Kau nak diungkit pasal dia dulu terlibat dengan reformasi. Ni jadi ni. Kan? Sebab itulah dia kata kita menarik diri daripada reformasi. Bila kau tarik diri, kau tanya jadi berapa tahun-tahun dah kau bersama reformasi. Bahkan aku nak bagi tahu lebih hadi, ya, kamu jadi Menteri Besar Terengganu tu, yang sepenggal tu, dalam era reformasi. Kalau reformasi tak ada waktu itu, kamu tak merasa jadi Menteri Besar, wahai lebih hadi. Jangan hari ni kamu rasa, oh, kita tarik diri reformasi, tak setuju dengan reformasi sekarang. Dulu kita dah tertipu dengan reformasi. Tertipu apa? Kamu jadi Menteri Besar Terengganu tu, kali pertama PAS jadi Menteri Besar Terengganu tu, dalam era reformasi. Gerakan reformasi lah yang mengangkat kamu jadi Menteri Besar. Saya nak bagi tahu, jangan lupa jadi. Dan orang PAS hari ni yang jadi jumlah ramai kerana gerakan reformasi. Sebelum ini siapa nak masuk PAS? Tahun 70-an, 80-an, parti PAS ni bertanding, saudara. Dikuat di Kelantan, Terengganu aja, dan di Kedah sikit. Lepas pada tu kalau bertanding di mana hilang deposit, confirm hilang deposit. Negeri Sembilan hilang deposit, Melaka hilang deposit, Johor hilang deposit. PAS dulu. Bila ada gerakan reformasi, nampak keahlian dia bertambah. Jualan harakah pun meningkat berganda-ganda zaman reformasi. Waktu itu reformasi diwujudkan tidak ada parti, orang tidak ada pilihan. Yang menyokong Anwar Ibrahim nak masuk parti lain tak ada. Sebab parti itu tak wujud, keadilan tak wujud waktu itu. Yang ada hanya PAS. Maka ramai dah yang masuk PAS. Itu yang berganda-ganda keahlian PAS. Sebab tidak ada pilihan. Keadilan wujud kemudian. Parti Keadilan Nasional wujud kemudian. Sebelum itu beberapa tahun tak ada parti. Jadi mereka pergi pada PAS. Jadi gelombang reformasi itu juga memberi manfaat kepada parti PAS. Tapi dia tak bersyukur jadi ni. Dia jadi Menteri Besar atas gelombang reformasi. Dia pun tak tahu, dia pun tak bersyukur, saudara. Hari ni dia kata kita bersama reformasi dulu pun bergaduh dengan polis. Dia cerita. Kita banyak masuk penjara, masuk lokap. Tiba-tiba dia jadi Perdana Menteri. Ni kena beritahu jadi, kamu satu hari pun tak nak masuk lokap. Tak usah sembang lah. Memang betul, orang yang bergerak dalam gerakan reformasi memang ramai yang dapat diuji. Masuk lokap, masuk penjara, ISA, ramai. Kan? Anwar sendiri saya banding lah. Sebelum gerakan reformasi pun dia dah masuk penjara dah. Dan demonstrasi baling pun memperjuangkan petani susah dibaling, dia masuk penjara. Benda politik pun lagi. Kan? Hari ni kamu nak ungkit, oh, menyesal kita PAS dulu bersama gerakan reformasi, ramai masuk penjara. Dia kata, dah last sekali naikkan seorang pemimpin yang hari ini jadi Perdana Menteri. Maknanya dia kata dia diperbodohkan oleh reformasi dan akhirnya untung Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri sekarang. Saya nak bagi tahu Haji Hadi, kamu sebenarnya untung. Kamu satu hari pun tak nak masuk lokap, usahakan penjara. Satu hari dalam lokap, 1 jam, 2 jam dalam lokap pun kau tak nak masuk. Anwar tu jadi Perdana Menteri, berapa ujian yang dia hadapi sebelum dia jadi Perdana Menteri, dan Allah angkat dia jadi Perdana Menteri sebab apa? Kenapa Allah tak angkat kamu jadi Perdana Menteri? Allah angkat dia sebab dia dah diuji. Dia dah dilulus dengan ujian. Waktu dia senang, dia dalam timbalan Perdana Menteri dalam UMNO, Allah uji dia dengan kesenangan. Dan dia lulus dengan kesenangan. Dia tidak rasuah. Dia jadi Menteri Keuangan ketika itu. Timbalan Menteri Keuangan itu, dia tidak menggunakan kuasa dia untuk mengkayakan anak bini dia. Bahkan ayah dia nak menggunakan tanah, disuruh ayah dia pulangkan balik. Allah uji dengan kesenangan, Anwar lulus. Kemudian Allah uji dengan kesukaran. Dia difitnah, diaibkan, disepak, terajar, dipenjarakan berkali-kali. Anwar masih kuat memperjuangkan dan dia tidak pernah letih dalam politik. Maknanya dia lulus waktu dia susah. Senang dia lulus, susah dia lulus. Dan hari ini memang layak pun kalau dia angkat jadi Perdana Menteri. Yang kamu tu diuji dengan apa jadi? Apa ujian kamu? Ujian kamu memali, macam tu. Kamu pun tak pergi memali. Kamu hanya keluar amanat aja. Lepas tu orang bertempur kat memali, kamu tak pergi. Kamu duduk sila main telur. Yang mati pengikut kamu, penyokong kamu. Kamu duduk sila main telur. Kawan tu bertempur kerana apa? Kerana percaya kepada kata-kata kamu. Lawan perlembagaan kafir, lawan pergaulan penjajah, lawan perlembagaan taghut. Maka mereka bertempur. Kamu main telur kat sila. Lepas itu bila kamu ada peluang, kamu jadi menteri, wallahi, wabillahi, watallahi, saya Abdul Hadi bin Awang bersumpah mempertahankan perlembagaan ini. Perlembagaan itulah yang kamu kata kafir itu.
Itulah perlembagaan yang kamu kapir dan kamu sekarang nak pertahankan, dan orang tu mati dalam kubur dengan tak mandi, tak kapan, tak disolatkan sebab kamu kata syahid. Ni saya nak beritahu generasi-generasi, terutamanya anak cucu, warisan-warisan yang terkorban di Imam Ali. Doa semudah-mudahan Allah, arwah yang telah pun dikebumikan itu, Allah terima dengan baik. Sebab mereka ikhlas, saudara. Mereka percaya kalau berhadi kerana mereka ikhlas nak perjuangkan Islam. Tetapi keikhlasan mereka itu ditunggang oleh lebih hadi. Mereka ikhlas, mudah-mudahan Allah terima dan Allah ampunkan dia. Kalau tidak, mana mungkin mereka berani pegang parang lawan dengan senjata pihak keselamatan. Mereka sanggup buat, kenapa? Kerana mereka yakin dengan perjuangan Islam itu, yang kononnya Haji Hadi sebut perlembagaan itu kafir, dan mereka yakin dengan itu, maka mereka terkorban. Mudah-mudahan Allah ampunkan mereka. Tapi bagi yang hidup, warisan-warisan generasi mereka, saya nak bagi tahu, kamu kena tebus balik apa yang berlaku kepada arwah-arwah ini, iaitu kamu kena nyatakan kebenaran. Sekarang ni Tuhan dah tunjuk depan mata kamu bagaimana sikap Haji Hadi. Dalam isu perlembagaan pun dia dah munafik. Bila dia tidak ada kuasa, perlembagaan kafir, perlembagaan taghut. Bila jadi kerajaan, dia bersumpah mempertahankan perlembagaan yang sama. Tiba-tiba pula perlembagaan itu jadi Islam. Sekarang ni bila dia tidak jadi kerajaan lagi, saudara, dia boleh kata perlembagaan itu kerajaan Lord peluang penjajah. Ni, mulut si bangsat ni. Hari ni katanya datang perlembagaan, dia kata perlembagaan penjajah, Lord Reed. Waktu di kerajaan pernah sebut tak? Tak sebut. Bersumpah mempertahankan perlembagaan. Bukan bersumpah biasa, bersumpah dengan nama Allah. Wallahi wabillahi watallahi. Ni munafik. Dalam parlimen hari ini sedap kita pasal reformasi. Tokoh reformasi tak ada depan dia. Pengasas reformasi tak ada depan dia. Sedap cakap lah. Cakap sikit. Nak tunjuk dia cerdik sangat. Ayat yang saya tak boleh nak ingat. Dia kata apa? Kita yang masuk lokap, dia kata. Yang atas-atas sekarang ni jadi Perdana Menteri. Tengok ayat dia. Dia nak kata zaman reformasi kita yang masuk lokap. Kita tu siapa? Siapa kita? Kau masuk lokap apa? Tak pernah pun. Sepanjang dalam politik, saudara, dia tak pernah ditahan dalam lokap. Panggil siasatan adalah. Itu pun menggeletar. Kali pertama kena panggil tu, kejap tak boleh datang, tak sihat lah, uzur lah, terkincit lah. Bagi panggil siasat je, belum masuk reman pun. Dia tak pernah datang reman pun lagi Hadi ni. Satu hari pun tak pernah kena reman. Saya nak beritahu. Penjara jauh sekali. Tapi dalam rakyat, dalam parlimen tadi bukan main. Kita yang masuk lokap, kita di penjara. Yang atas-atas jadi Perdana Menteri. Oh, dia ingat pada Anwar jadi Perdana Menteri macam dia. Tak diuji. Sebab tu bila Anwar diberikan kesihatan yang baik, kekuatan oleh Tuhan, dia gunakan dengan sebaik mungkin. Sebab tu dia bekerja, saudara. Siang malam Ahad pun dia buat kerja. Gaji tak ambil. Tapi tergamak orang mengatakan dia nak jadi malaikat. Tergamak orang mengatakan dia nak lebih daripada Nabi. Presiden PAS dengan timbalan Presiden PAS datangnya, saudara. Kalau datang daripada awal-awal, kita tak heran. Kalau datang daripada unit amal, kita pelik lah, setro. Kalau datang dari Papa Gomo, dia kutuk macam tu. Papu Kari, dia kutuk macam tu, kita tak pelik. Memang mulut mereka mulut Dajjal. Masalahnya datang daripada orang yang baca Quran, orang yang siang malam baca Quran, buka kitab. Datang daripada Haji Hadi. Dalam ucapan dia hari ni, saudara dengar, bukan saya fitnah. Dia kata Anwar ni nak lebih daripada Nabi ke? Tak nak ambil gaji. Sebelum ni Tuan Meriam Toman timbalan, dia kata Anwar ni lebih daripada malaikat. Ini keluar daripada mulut-mulut bangsat ini, saudara. Di ketika kamu kutuk, kamu kecam, kamu kata Anwar berada di China, buat kerja dah. Berapa hari dia akan berada di sana nanti? Lepas tu dia nak pergi ke mana lagi? Berapa banyak hari ni, saudara? Dan dia pergi bukan tangan kosong. Tak pernah dia pergi dari mana tangan kosong. Dia akan buat sidang media. Dia sebut apa pelaburan kita dapat, berapa jumlah kita dapat. Ini semua dilakukan kerana nak menyelamatkan negara kita. Dalam keadaan dia tak ambil gaji, dia buat kerja macam itu. Pemangkang yang tak buat kerja kaki ponteng ini duk kata dia macam-macam. Kita masih sokong, kita bertakbir.
Sebab tu saya katakan iblis dekat Malaysia ni tak ada kerja. Tak ada yang buat kerja. Ada orang buatkan kerja untuk mereka.